Ha. Saya ingat Bukit Katil tak bangun tadi, sila Bukit Katil. Mohon sambung besok boleh ya? Saya terpulang ya, tapi saya dah jemput tu 10 minit. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ketua yang berhormat, di orang yang dihormati. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada pengundi-pengundi di kawasan Bukit Katil yang telah memilih wakil rakyat yang baru. Sudah lama cabar mencabar, adat desam dalam berjuang. Sudah lama mereka bersabar, baru kini rakyat berpeluang. Tuan Yang Ketua, minggu lalu sebaik sidang dibuka, saya dimaklumkan bahawa sebuah petisyen telah difailkan untuk mencabar keputusan pilihan raya di Parlimen Bukit Katil. Dan kita tahu selain daripada kursi Parlimen ini terdapat lebih 50 petisyen yang telah difailkan oleh calon-calon dan parti-parti yang bertanding. Dan jumlah ini adalah rekod yang terbanyak petisyen pilihan raya yang difailkan dalam sejarah perjalanan pilihan raya di dalam negara kita setakat ini. Berdasarkan fakta ini saja sudah cukup untuk kita sedar dan tahu bahawa ada sesuatu yang tidak kena dalam perjalanan pilihan raya umum ke-13 yang lalu. Dan izinkan saya jelaskan di sini bahawa pertikaian terhadap perjalanan pilihan raya tidak terhad kepada keputusan pilihan raya semata-mata. Membantah keputusan pilihan raya adalah hak yang dijamin di dalam perlembagaan, dan undang-undang pilihan raya terbuka kepada penambahbaikan dan ia mesti dibuat bersesuaian dengan falsafah dan semangat kedaulatan hukum dan demokrasi itu sendiri. Sekiranya mengangkat sumpah sebagai wakil rakyat di Parlimen dianggap bercanggah dengan pertikaian yang dibuat, apakah artinya puluhan petisyen yang dibuat sendiri oleh Kerajaan Barisan Nasional? Selain daripada itu, saya ingin mengajak ahli Dewan untuk menyemak sejauh mana SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya, memberikan komitmen terhadap 22 cadangan penambahbaikan pilihan raya seperti yang telah diputuskan oleh Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen berkaitan penambahbaikan pilihan raya pada April 2012. Bukan sekadar itu, dalam satu laporan pemerhati pilihan raya yang dilantik oleh SPR sendiri jelas menunjukkan bahawa pilihan raya 13 itu tidak sepenuhnya bebas dan tidak adil, partially free and not fair. Berdasarkan segala kekalutan dalam hal perjalanan pilihan raya 13, saya fikir ahli Dewan mesti tegas menggesa anggota-anggota SPR itu berundur dan reformasi menyeluruh dibuat bermula dari sekarang, selaras dengan cadangan yang telah dimajukan oleh Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen berkaitan penambahbaikan pilihan raya. Tuan Yang Ketua, kita tahu bahawa BN kembali membentuk Kabinet Persekutuan dan sekaligus ini menyebabkan berlakunya hujah, iaitu ada dua alasan yang diberikan: pecahan tumpuan pengundi yang memberikan majoriti besar kepada calon atau parti, dan sistem yang digunakan pakai dalam pilihan raya di Malaysia itu first past the post berasaskan kawasan. Saya ingin menarik perhatian ahli Dewan bahawa terdapat satu cadangan Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen berkaitan penambahbaikan pilihan raya, dan kajian mesti dibuat untuk melakukan reformasi berkaitan dengan sistem ini. Dan ini bukan perkara baru. Di peringkat antarabangsa, sebagai contoh, Institute for Public Policy Research, IPPR di United Kingdom, pernah menyediakan satu kertas kajian bertajuk Worst of Both Worlds, Why First Past the Post No Longer Works, yang jelas menggariskan kelemahan-kelemahan sistem FPTP di United Kingdom yang juga boleh dilihat dalam kes pilihan raya umum ke-13, iaitu pertamanya keputusan yang lebih dipengaruhi oleh kursi marginal, dan yang kedua merosakkan hubungan antara undi dan kursi yang menyebabkan wakil rakyat tidak sebenar-benarnya diwakili oleh pihak yang lebih dimahukan. Justru saya yakin bahawa kalau kita bercakap tentang roh demokrasi dan juga masa depan Malaysia, yang saya percaya bahawa kita bergerak daripada landasan demokrasi ini, tentunya kita mesti ada satu komitmen untuk melakukan reformasi bagi memastikan bahawa mekanisme yang dipakai pada waktu ini boleh ditambah baik dengan tujuan untuk memberikan maksud kepada hasrat pengundi-pengundi yang memberikan undi di luar sana. Dan jangan kita abaikan reformasi yang diambil melalui Akta Sistem dan Kawasan-Kawasan Pengundian Parlimen 2011. Kerana di United Kingdom ada satu akta yang dipanggil Parliamentary Voting System and Constitutions Act 2011 untuk menegakkan prinsip iaitu satu orang, satu undi dan satu nilai. Bukannya satu orang, satu undi, but two values.
Jadi dinyatakan di dalam akta tersebut bagaimana caranya untuk memastikan bahawa kawasan-kawasan yang dihadkan sehingga 13 km persegi dan bilangan pengundi mesti sekurang-kurangnya mencapai 5% daripada purata nasional. Sebab itu saya yakin jangan kita pejam mata terhadap proses demokrasi yang lebih luas di sana, kedudukan semua wakil rakyat dan parti politik, ruang media, perhimpunan aman dan sebagainya. Saya yakin Tuan dan Ketua bahawa saya ingin cadangkan kepada kementerian, khususnya Perdana Menteri, untuk mengambil satu keberanian moral ataupun moral authority dengan izin agar reformasi dalam sistem pilihan raya dapat kita laksanakan, kerana ini memberikan kebaikan kepada kedua-dua pihak. Pada saya zaman zaman kerajaan menang 2/3 ini sudah berlalu, kerana ia tidak baik untuk negara. Kita mesti ada kekuatan kerajaan dan juga pembangkang. Dan ini mesti dilakukan bermula daripada reformasi sistem pilihan raya. Kalau tidak, sampai bila pun kita tidak akan ada satu panduan yang baik untuk generasi yang akan datang. Saudara Tuan Yang Dipertua, saya ingin sentuh tentang haluan pembangunan negara. Ini dalam kerangka cabaran untuk golongan muda. Saya punya waktu? Ya, ada 3 minit lagi. Baik. Kita maklum bahawa hutang isi rumah rakyat Malaysia kini telah mencecah angka 800 bilion ringgit atau 89.2% keluaran dalam negara kasar, dan jumlah ini terus meningkat daripada sekitar 77% pada tahun 2009. Sama ada suka ataupun tidak, Tuan dan Ketua, golongan muda kini berdepan dengan persekitaran hutang yang tidak kecil dan lambat laun bakal menghimpit dan sekaligus membelenggu corak kehidupan masyarakat pada masa akan datang. Daripada pinjaman pendidikan, pembelian kenderaan, nikah kahwin, pemilikan rumah, serta pembiayaan anak dan keluarga, petunjuk-petunjuk ekonomi yang dibentangkan belum cukup untuk menjawab persoalan-persoalan sebenar di lapangan. Daripada angka pelaburan misalnya, pertumbuhan, peningkatan indeks saham yang dibentangkan, berapa ramaikah rakyat berpendapatan kurang daripada 2,300 sebulan? 40% isi rumah terendah pada tahun 2009 dengan pendapatan purata hanya sebanyak RM1,400 berjaya dikurangkan. Soalan ini wajar ditanya kerana sebelum pilihan raya yang lalu, Bukit Katil, kita sebenarnya saya boleh menambahkan 15 minit saja, jadi kita dah 9:15, jadi minta sambung besok. Masih Tuan Yang Ketua, bagi laluan Ya. sikit. Ya, silakan. Kita satu sekolah. Ya.